warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang tak pernah putus-putus walau satu saat, Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pentadbir sekian alam ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tengah hari ini kita berkuliah zuhur di Surau Jabatan Kerja Raya, betul tak? Alhamdulillah, anjuran Surau Kerja Raya. Alhamdulillah, banyak-banyak terima kasih kepada AJK, kepada khususnya Cik Murtadah dan terusnya kepada muslimin muslimat yang bersama mengikuti kuliah kita pada tengah hari ini, Tapi orang lelaki mungkin tak ada lah kot sebab dia orang pergi sembahyang Jumaat, kecuali hak tak muat masjid. Bolehlah tengok kan. Tapi selalu ada jugalah orang lelaki walaupun tidak ramai yang ada bersama dengan kita, Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua selamat bertemu kembali. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ya Allah. Rindu sangat kan? Rindu, lama tak jumpa. Ya Allah kan? Tapi itulah dengan izin Allah, kehendak Allah, tengah hari ini Allah izinkan kita bersama. Dan selain daripada muslimat yang ada di dewan di surau Jabatan Kerja Raya ini, kita juga ada live untuk rakan-rakan FB semua, Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada rakan-rakan yang sedang menunggu, yang sedang juga mengikuti berkaitan dengan asam garam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita dah masuk kepada asam garam yang ke-10. Jadi apapun, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak JKR atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita baca, kita dengar boleh memberi pengajaran kepada kita dalam kehidupan kita, ataupun buat anak menantu cucu cicit kita lah, Sebahagian kita tu dah okey dah, semua tak ada masalah, Okey. Yang ke-10 ni dia kata isteri tunjuk perangai depan orang ramai. Allahu akbar, Dan sebagaimana penulis cerita lah, maknanya dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang perkara yang itu, dalam hadis Nabi cerita yang elok-elok, muslimin muslimat semua. Jadi bukanlah kata kita tahu ni untuk kita nak kata rumah tangga Rasulullah tidak baik, tidak, tetapi nak ceritanya manusia ni lagu tulah perangainya, betul tak? Tak boleh lari, terutama sekali bila hidup berpoligami, bermadu. Jadi ada keadaan-keadaan yang orang kata manusia biasa rasa cemburu, rasa tak puas hati, kita kata kita ni lah, ya Allah, kalau lah kata jadi isteri Rasulullah, tak apa, tak kisahlah, jangan, betul. Kita manusia biasa, betul kan? Tapi saya cakap tu bukanlah nak menunjuk kita, tapi nak ceritanya Allahu akbar, maknanya walaupun dia hidup bersama dengan Rasulullah SAW, tapi ada juga hal-hal hal yang bukan tak elok pun, tapi manusia tu macam tu perangai dia, betul tak? Macam tu, tak ada lagi. Contoh dia kata di sini,
isteri tunjuk perangai di hadapan orang ramai. Padahal benda ni biasa je. Jangan comel. Buat bangai comel, tak ada hal, betul tak? Pecah pinggan sebab marah madu bawa atas kuih tak? Itu ceritanya dalam yang nak dicerita-cerita ni tak? Tapi nak menceritakan bagaimana seorang suami yang bernama Rasulullah SAW menguruskannya. Mentadbir keadaan isteri yang cemburu ni. Nak buat lagu mana? Kan? Jadi itulah. Kita tengok. An Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisaihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minina bisahfatin fiha ta'amun fadarabtu allati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadul khadim fasaqatat as-suffatu fanfalaqat fajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faliqas sahfati thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'ami alladhi kana fi as-sahfati wa yaqulu gharat ummukum thumma habasal khadima hatta utiya bi suhfatin min indillati huwa fi baitiha fadafa'a as-sahfata as-sahihata ila allati kusirat sahfatuha wa amsakal maksurata fi baitillati kasarat. Itu maknanya Anas telah meriwayatkan cerita ini. Dia kata Anas bin Malik menceritakan suatu hari Nabi berada di rumah salah seorang isteri baginda. Tidak lama kemudian salah seorang ummul mukminin menghantar sepinggan makanan. Tidak semena-mena isteri Nabi yang ada di situ memukul tangan khadam sehingga pinggan itu pecah, jatuh dan pecah. Kita biasa dengar cerita dah, mangkuk yang dibawa oleh khadam ini yang datang daripada isteri Nabi yang lain. Jadi salah seorang isteri yang duduk dalam rumah tu pecah. Orang kata tampar pinggan tu daripada tangan khadam, jatuh. Nak cerita gitulah kehidupan orang bermadu ni. Dia baik macam mana sekalipun ada sebagai manusia biasa, betul? Sebagai manusia, hati seorang wanita kata tak cemburu kan, tapi tak boleh lari, betul dah? Nak cerita gitulah. Kalau orang kata orang tu dia boleh duduk sebuah rumah dengan madu, dia baik pergi mana-mana, tapi hati dia sikit sebanyak akan ada rasa cemburu, tapi ada masa dia boleh diamkan keadaan tu, tak apalah kan. Cuba bayangkan muslimin-muslimat semua, kalau kita duduk tempat tu macam mana? Tak naik kereta kali dah, betul dah. Seorang sahabat saya, dia cerita, dia kata saya ni pening, dia kahwin 2 orang, saya pening, dia kata bila naik kereta berbuk pakai nak duduk depan. Siapa naik dulu, so dapat dia duduk depan. Hak belakang moncong, dia kata. Kalau hak belakang tu dapat duduk depan, hak belakang moncong. Last sekali dia kata macam ni, macam mana aku nak cakap? Dia kata selalunya hak orang duduk depan ni, dia kata tak elok. Bukan tak elok mana, dia kata sebab kalau duduk belakang tu maknanya ada pemandu kan. Gitu nak cerita dah. Lepas tu isteri dia dua-dua duduk belakang, aku pula jadi pemandu, tak pasal-pasal. Kita cakap macam tu supaya dia orang tak berebut depan. Supaya dia orang tak berebut depan. Jadi bisa bila saya cakap macam tu, okeylah, kami duduk belakang dua-dua. Aku pula jadi driver dia. Tak tahu nak cakap, dia kata macam mana nak selesaikan masalah. Memang dia orang baik, tapi bila naik kereta dia akan berebut nak duduk di sebelah depan. Tapi bila dia cakap biasanya orang-orang hebat ni dia tak duduk depan, dia duduk belakang kan. Jadi kan jadi orang hebat duduk belakang lah, dia kata dah. Duduklah bini dua-dua, aku pula jadi driver bawa dia orang pergi ke mana-mana. Nak ceritanya baik macam mana pun ada di hati masing-masing. Saya tak rasa, tapi kita dapat rasakan bila kita tengok dia orang nampak baik, tapi tak, kita rasa gitulah dah. Dia kata dia tu baik, ya Allah kan, bila madu dia bersalin, dia tolong jaga. Yes, boleh jaga, tak ada masalah, betul dah. Sebab cemburu dia tu ada, tapi boleh lagi. Kalau tak ada jumpa ni bergaduh di stesen bah, dia tumbuk, betul. Zaman-zaman dululah kan, bergaduh tepi sungai, tolak jatuh dalam sungai. Nak cerita orang bergaduh, orang bermadu ni cerita dululah. Tapi orang sekarang bergaduh
bertumbuk pun ada. Tapi perasaan itu walaupun ada pada isteri Rasulullah SAW, tapi keluar juga rasa cemburu. Jadi Anas kata perkataan macam ni maknanya bila masuk je makanan daripada isteri yang satu lagi, dan kita diberitahu isteri Sofiah kan yang pandai masak, di antara isteri Rasulullah Sofiah yang pandai masak. Jadi Sofiah kirim makanan kat Rasulullah SAW. Tapi bila Aisyah tengok, dia cemburu, tampar tangan khadam, jatuh makanan tu dan pecah. Pecah mangkuk tu. Okey. Kemudian Nabi sendiri yang mencantumkan semula serpihan pinggan itu dan meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda berkata, kamu ni sedang cemburu. Sebab tu jadi macam tu, betul tak? Mana tak boleh nak kawal perasaan tu. Kalau tidak, takkan ada tampar tangan khadam, ambil bawa makanan, bawa lah, kita kata dah. Tapi sebab ada rasa cemburu, jadi Nabi kata kamu ni tengah dalam keadaan cemburu. Okey. Kemudian Nabi menahan sebentar khadam itu sehingga dibawakan pinggan lain dari rumah itu. Nabi pun menghantar semula pinggan yang elok kepada isteri Nabi yang dipecahkan pinggannya. Nabi menyimpan pinggan yang pecah di rumah isteri Nabi yang memecahkannya. Tu ceritanya. Nabi cantumkan pinggan yang pecah tu, dia ambil pinggan yang lain, ubuh kuih tu. Allahu Akbar. Ada suami yang macam tu. Kalau tidak penampak, halau keluar kan. Kau keluar. Tak nak tengok muka kau. Kau tidak pam bagi sebiji dah. Sebab keadaan dia tengah dalam keadaan cemburu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengendalikannya? Tak apa. Rasulullah sendiri yang kutip pinggan. Kalau kita kutip pinggan dah. Hak yang teruk lagi, makan pinggan tu. kan? Itu hak memang yang jenis memang ni kan. Makan pinggan tu. Makan berkabik-kabik. Kan contoh. Sebab dalam keadaan macam tu, cemburu dan bagaimana nak menahan marah ketika berhadapan dalam situasi yang sebegitu. Tapi sebaliknya, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Dia kutip pinggan tu, dia jantung balik dah. Apa tu? Pinggan tu dia letakkan di rumah isteri Nabi yang pecah tu lah, yang tukang memecahkannya. Dia tak sebut nama siapa. Dalam riwayat lain ada tambahan lagi, dia kata faja'ala yajma'u fiha ta'am wa yaqulu gharat ummukum kullu fa'akalu. Nabi pun meletakkan semula makanan di atasnya. Baginda bersabda, kamu tengah cemburu, makanlah. Maka para sahabat pun makan. Masa tu sahabat ada. Sebab tu dah kata tajuknya buat perangai di Paurah. Itu tajuk besar dia. Makna isteri Nabi buat perangai di Paurah. Makna depan para sahabat lah. Nak ceritanya apa ni, Allahu Akbar. Manusia tu jiwa perangai manusia tu tetap ada rasa cemburu. Tak boleh nak elak. Sebab tu berlaku peristiwa itu. Tapi yang nak dicerita pada kita, bagaimana seorang suami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia buat? Dia yang kutip pinggan tu. Ya Allah, ya Allah. Cantum lagi, ambil ganti hak yang pecah, letak kat situ je. Tak apa, dah. Dan hadis kata, kamu pecah, kamu ganti. Siapa yang pecah pinggan, ganti dengan pinggan. Betul tak? Siapa pecah cawan, ganti dengan cawan. Gitulah maknanya, kena ganti balik. Nabi suruh macam tu. Tapi tak marah, tak bagi penampar pun. Cuma kalau saya kata kita orang biasa ni, nak kata nak suruh sabar. Okay, kau utik. Kalau kau rasa ni, kau makan. Kita biasa dengar lah benda-benda macam tu. Memanglah tak terdaya nak buat, tapi dalam keadaan yang sangat marah, tapi nak ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menanganinya ketika dalam situasi yang begitu. Allahu Akbar. Mana nak dapat suami yang macam tu? Mudah-mudahan dengan kuliah kita ini boleh mengubah hati orang yang berpoligami, orang yang bermadu. Maknanya sebagai seorang suami, dia kena faham kok mana-mana hati seorang isteri tu tak boleh elak. Perasaan tu tetap ada, baik macam mana pun. Tuan yang tadi hantar WhatsApp kat saya, Ustazah, saya bermadu, kami duduk sebuah rumah, tapi bila dalam bab makan, dapur lain-lain. Dapur isteri pertama, dapur isteri kedua, lain-lain, tapi duduk dalam satu rumah, tapi tak ada bilik sama lah.
Tapi kadang-kadang dia kata tak puas hati sebab suami banyak makan hak yang satu lagi. Macam tu pun nak cerita daripada kita kata komang aja masalah, betul tak? Tapi nak cerita dia banyak makan hak yang sebelah sana, kata puan tak pandai masak. Kok saya kata kat dia, lebih kurang aja ustazah, saya sedih sebab dia tak makan saya. Sebab dapur kami lain-lain. Tapi rumah sekali. Saya kata macam ni lah, bincang dengan suami elok-elok. Kalau puan bekerja, puan carilah rumah lain. Sewa, tak boleh duduk sama, payah. Hak baik pun jadi tidak baik, betul tak? Apatah lagi hak tak baik. Macam saya pernah cerita kepada muslimin muslimat semua, khususnya muslimat di sini. Ini cerita yang memang diceritakan oleh bekas mufti kita dulu. Dah meninggal dah. Datuk apa mek? Allahu akbar, saya pun dah lupa. Bila saya mula lapu diri di Jawi, No, bukan. Dulu lagi. Yang menulis buku banyak, dia pernah jadi mufti di Sabah. Pakai rujuk. Masa dia jemput, dia panggil saya masuk bilik dia tu, saya di Jawi, dia pakai rujuk. Pakai rujuk. Saudi. Ustaz Saudi ya? No, bukan. Bukan. Allahu akbar. Tengok. Oh, Dah. Allah. Ustaz yang sedang fadilah dia. Lupa saya. Lupa sungguh-sungguh. Apa maksud dia? Tak. Jadi dia panggil saya masuk bilik dia, mula saya lupa diri, dia 3-4 hari dia masuk panggil saya, ustazah, saya nak sampaikan satu cerita kat ustazah, dia kata. Sebenarnya poligami ni tidak seronok, dia kata. Tidak seronok. Orang nampak je hebat orang poligami, orang bermadu. Dia kata Ana ni kahwin ambil anak murid. Anak murid sekolah harap kan dulu lama tua-tua dah, bukan muda budak-budak dah. Walaupun tak kata 3 tapi tua dah. Perempuan ke lelaki ke kita sekolah harap tak kira umur. Jadi saya ambil anak murid seorang kahwin. Okey lah. Alhamdulillah, dia kata. Tapi bini dia ni tak seronok. Kenapa? Kesian kawan dia tu hak baik dengan dia tu tak kahwin lagi. Macam mana dia ni nak berkawan dengan kawan dia tu? So dia cadangkan pada suami dia kahwin dengan kawan dia tu. Saya pun ustazah fikir panjang. Kahwinlah, dia kata. Duduk sebelah menyebelah, tak duduk semua, duduk sebelah menyebelah rumah kan. Yang duduk sini. Tak apalah, balik macam tu lah. Saya buat giliran, tak ada masalah, singgah sekejap, lepas tu saya ni lagi, dia kata dah. Macam tu lah. Sehinggalah yang isteri kedua melahirkan anak. Jadi bila dia ada anak, saya bila balik kerja ustazah, saya singgah dulu, anak ni duduk panggil abah, nak singgah sekejap, dah giliran rumah ni. Duduk abah, kalau duduk 10 minit. Yang hak isteri yang suruh hak kira ni dah masam muka dah. Berang. Dia tak baik dengan kawan dia. Bila jadi madu dia jadi lain. Walaupun dia sendiri yang suruh kahwin. Sebab dia kata bila dia kahwin kan dia boleh berkawan. Suami pergi kerja dia boleh berkawan, boleh masak sama, rupanya tak boleh. Dia kata Haji Said, arwah Haji Said Ibrahim. Saya dengar dia cerita kat saya, saya cerita kat orang. Betapa susahnya dia kata. Jadi yang hak isteri kedua ni melahirkan anak. Lama-lama dua orang lagi. Yang ni semakin cemburu. Tak baik dah, tak tegur dah. Kita bila ada anak, kita singgah rumah ada anak dulu. Walaupun giliran sebelah sini, dia kata. Saya tak tahu nak fikir macam mana ustazah nak buat supaya konflik ini dapat diselesaikan. Saya minta bertukar ke Sabah, dia kata. Dan saya pergi ke sana jadi mufti di sana. Yang isteri kedua tak nak ikut. Sebab dia beri laluan kepada isteri pertama. Sebab kawan ni, bayangkan kawan sahabat yang sangat baik sehingga kan dia kata suami ni kahwin dengan kawan dia supaya dia boleh berkawan. Rasa perasaan kita begitu. Tapi bila menjadi madu, lain keadaan. Tu dia cerita, saya pergi ke Sabah, saya nak bawa yang kedua tak nak ikut. Jadi dia duduk dengan isteri pertama di sana, sekali-sekala balik. Dulu kan payah nak dapat kapal terbang apa semua nak balik. Jadi sekali-sekala balik dia kata. Saya rasa bersalah pula saya tak bagi giliran kepada hak ni, tapi sebab dia tak nak ikut. Bila duduk di Sabah, yang isteri pertama ni ngandung. Alhamdulillah dapat anak, dapat seorang. Rasanya 5 orang anak dia. Kalau tak silap saya lah. Alhamdulillah dia kata. Jadi isteri yang hak sana tu minta supaya dia lepaskanlah dia. Sebab dia rasa macam dia pun sangat bersalah, dia kata. Seolah-olah merampas suami kawan. Bukan rampas, kawan tu yang bagi pun.
Nak cerita perasaan seorang perempuan. Biasa ke luar biasa tu? Biasa, kan? Tak boleh lari. Walaupun kawan dia sangat rapat. Saya kahwin dengan kawan dia, suruh ustazah, ya Allah. Kalau boleh saya pun tidak nak, tapi ustazah bagi tahulah. Sebenarnya itulah keadaan dan itulah perangai orang perempuan. Kok mana-mana mari pun tak boleh lari, ya. Jadi supaya para suami boleh faham dan supaya isteri juga, walaupun itu perangai kita, kalau boleh tak payahlah gitu, betul tak? Buatlah baik-baik, tak ada masalah. Sebab kalau kita buat baik, kita tak rugi pun, kan? Okey, apa catatan? Adalah sunnah menjaga air muka pasangan di hadapan orang lain. Sunnah Nabi. Nabi jaga air muka siapa? Bukan air muka kawan. Dia jaga air muka bini. Sebab tu dia tak marah bini dia di hadapan kawan. Kalau orang lain saya katakan ni, masuk bilik, masuk bilik, masuk bilik. Bagi sebiji. Agaknya menggeletar lah kalau kita duduk kat situ. Tolong pecahkan pinggang pula dah. Yang pecahkan pinggang orang lain tak apa, pinggang madu tu. Tapi begitu banyak macam mana cantiknya Rasulullah SAW menguruskan emosi dia dalam keadaan yang begitu. Rasulullah ambil pinggang tu, jantung, letak balik dah. Ambil pinggang lain, ambil lain. Tak daya lah rasanya, tak daya kita nak buat macam tu, betul tak? Tapi dia kata adalah sunnah menjaga air muka pasangan di hadapan orang lain. Jaga muka pasangan, bukan jaga air muka orang. Kalau kita jaga kawan, kan? Jaga kawan daripada jaga muka bini, betul tak? Tu buat kau hajar tu perangai tu, tunjuk tu kat orang, kan? Kan? Itu bahasa-bahasa yang selalu digunakan, ya. Okey, dia kata ni, ketika kejadian ini berlaku, ramai sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW di rumah Ummul Mukminin yang memecahkan pinggan. Barangkali kerana mengetahui sudah ada majlis bersama sahabat di situ, yang membuatkan Ummul Mukminin ini itu lain menghantar makanan ke situ. Sebab ada sahabat-sahabat di rumah isteri dia tu, Rasulullah ada kat situ, jadi isteri yang lain hantar kuih, supaya boleh dijamu kepada para sahabat, ya. Gitulah maksud dia. Perbuatan Ummul Mukminin memecahkan pinggang boleh dilihat sebagai biadab. Kita mungkin melihatnya sebagai menjatuhkan air muka Nabi. Bagaimanapun Nabi tidak menghukum Ummul Mukminin tersebut, sebaliknya Nabi pula yang menjaga air muka beliau. Elok-elok aja dia kutip pinggang, letak, ambil pinggang lain dah. Jadi hilang rasa malu disebabkan buat jatuh pinggang tu, betul tak? Maknanya sebab suami tak marah di hadapan orang ramai. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat hebat. Kita rasa macam sangat terharu lah, betul tak? Dia tak marah pun, bahkan dia tolong kutip lagi. Allahu Akbar. Kita pun biasa dengar cerita ni, kan, keadaan bagaimana tentang cemburunya isteri-isteri Rasulullah SAW, ya. Imam Ibn Hajar dalam Fath Al-Bari mengulaskan bahawa sabda Nabi "kamu cemburu" menyerupakan permohonan maaf Rasulullah SAW bagi pihak isteri semoga mangsa tidak menyimpang ketidakpuasan hati. Baginda ingin menjelaskan bahawa lumrah kecemburuan terjadi sesama madu. Siapa yang minta maaf? Rasulullah minta maaf dengan tetamu yang datang. Dia kata tak? Ibnu Hajar kata dalam Fath Al-Bari merupakan mengulas bahawa Nabi SAW, kamu ni cemburu, merupakan permohonan maaf Rasulullah bagi pihak isteri semoga mangsa tidak menyimpang ketidakpuasan hati. Siapa mangsa? Rasulullah, kan? Maknanya Rasulullah minta maaf dengan tetamu atas perbuatan isterinya yang telah menampar tangan khadam tu sehingga pecah, jatuh makanan. Kan tak elok lagu tu, kita kata tak? Tapi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dia tak marah, dia ambil pinggan tu, ganti dengan pinggan yang lain, dan dia memohon maaf dengan sahabat-sahabat dia. Allahu Akbar, tabarakallah. Sangat hebat. Sayu kita rasa, betul tak? Sifat seorang suami
kot-kotlah boleh dicontohi. Boleh suami khususnya yang bermadu. Ya, sebab tu kata, penulis buku ni kata, apa ni, Imam Ibn Hajar kata, ini dia kata macam ni, ketidakpuasan hati. Baginda ingin menjelaskan bahawa lumrah kecemburuan terjadi sesama madu. Kalau orang boleh bawa 4 ke sana sini tu, kita nampak di luar kan. Kalau boleh bawa berdua pergi sana sini, hak seorang duduk depan, seorang duduk belakang, gila pula esok hak duduk depan, hak duduk belakang. Kerja pejabat sekali belakang. Contoh. Allahu Akbar. Agaknya kalau sehari 2 boleh sabar kita dah. Tapi kalau banyak-banyak hari, tak nak bang, saya nak beli kereta lain, biarlah saya bawa seorang. Apa tak ada pun tak, ambil lah, ambil. Tak nak bubuk, betul dah. Itu perangai orang kita, betul dah. Saya kata, betul dah Mek. Tu biasa. Maknanya, tapi Nabi dia minta maaf dengan dia cara beritahu kepada dia, tak kata minta maaf, tapi dia kata kamu ni sedang cemburu. Sebab tu jadi lagu tu perangai. Maknanya kalau tidak cemburu tak jadi gitu, betul tak? Maknanya cara bagaimana Rasulullah memohon maaf dengan para sahabat. Ya? Itulah pekerti Nabi, sunnah Nabi. Masya-Allah. Tabarakallah, ya. Kalau kita lah agak-agaknya dah, tak apa, nanti abang kutip. Tak ada masalah. Tu ada cerita lain, betul tak? Nanti abang kutip. Tu dia malu depan kawan dia. Memang macam dia lah, betul lah. Kan orang perempuan, dia kata dah. Tapi jaga kau. Lepas ni, betul tak? Gitu kan. Itu biasa juga nak cerita dah. Masya-Allah, muslimin-muslimat semua. Bukan nak menceritakan tentang keburukan, tidak ya, tapi nak cerita manusia ni, orang perempuan biasa gitu. Kalau tidak gitu, tak tahulah. Kita ni kata contoh-contoh yang tak ada bermadu ni, Mek. Cuba kalau Papa Remy telefon dengan orang lain. Kan? Lopak terus, betul tak? Kita pergi dengar. Tumpah dengar dah. Kok dia cakap dengan siapa? Lepas tu tengok pula, ada nombor telefon lain. Telefon pula. Kok yang angkatnya pula bini, kawan tu bini dia yang angkat. Habis. Memang cemburu habis. Betul tak? Tu kita dah. Tapi kalau hak jenis baik boleh, wallahualam lah. Mungkin ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni, tapi tidak semua memiliki hati emas yang sebegitu ya. Tapi biasa lain keadaan. Dia kata jangan memburukkan lagi konflik. Jangan, dah ada masalah. Jangan bagi memburukkan lagi. Jika kejadian yang seumpama berlaku terhadap kita, belum tentu penyudah ceritanya sebagaimana hal Nabi di atas. Seringkali dalam kes begini kita cenderung untuk lebih dulu menuding jari daripada menyelamatkan situasi. Rasulullah tidak begitu. Nabi menguruskannya dengan bersahaja seolah-olah hal ini adalah perkara biasa. Ayuh makan. Jom makan. Suruh sahabat makan kan. Kalau kita duduk jadi tetamu masa tu, takut juga, betul tak? Koklah bergaduh lagi depan aku, baiklah aku balik dulu. Kan galibnya begitu. Sebab tidak ada sabar dalam menguruskan konflik-konflik yang berlaku. Kalau kita pergi berjalan, contohnya kita ni kawan kepada bini dia, contoh dah. Berlaku macam tu, suami dia dah mula jeling mata, tuding jari. Okeylah, saya balik dulu tau. Bye. Moga-moga kita tak dengar lah pergaduhan mereka kan. Sebab kita tak nak kita yang menjadikan penyebab. Macam itulah kita. Sebab tu dia kata hal begini kalau berlaku macam mana diuruskan. Bukan setakat di situ, Nabi terus menutup sebarang kemungkinan konflik baharu selepas itu bagaimana. Ayah kata balik siap kau. Siapa dia kata? Ayah kata. Belum apa-apa lagi kita dah siap kau. Itu benda yang biasa nak cakap, betul tak? Saya kata Mek pun walaupun dah berumur, Papa Remy dia jangan sayang dia sayang, betul tak? Hak Papa Remy cerita lain, tapi dia sangat sayang. Boleh tak kalau nak bagi ke orang lain pinjam-pinjam? Tak ada. Janganlah siapa-siapa duk offer. Kalau dia tak nak lah, dia nak tu tak offer pun dia buat, betul tak? Jangan abang kahwin lain. Tak. Cemburu lain ya. Okey. Oleh kerana Nabi telah melakukannya, Pertama, Nabi sendiri yang kutip makanan yang terjatuh.
Padahal Nabi boleh saja menyuruh khadam atau sahabat yang ada di situ. Kedua, setelah itu Nabi mempelawa makan hidangan tersebut. Nabi menghargai usaha isterinya. Hak bini yang hantar makanan tu, makan, jom makan. Apa yang dia hantar tu wallahualam lah. Masa dulu apa yang dimakan agaknya roti agaknya kan, roti pintal ke roti canai ke dah. Maknanya orang Arab ni dia memang makan roti. Setahu kita pun begitulah keadaan Rasulullah SAW. Bukannya selalu dapat makan hidup mewah macam kita tak habis makan dah. Roti gardenia tu tak beli kecil laku tak cukup, beli besar. Nak makan habis ke? Betul tak? Tapi itulah kadang-kadangnya mudah-mudahan tersindir jugalah pada kita dalam hal-hal ini. Sebab Rasulullah SAW kita tahu kadang-kadang Rasulullah tak makan, maka dia akan berpuasa. Kenapa tak makan? Tak ada makanan kita nak. Okey. Dia kata oleh kerana Nabi telah melakukannya perkara-perkara demikian, Ummul Mukminin tiada alasan lagi. Tiada alasan lagi. Hal ini kerana jika hendak dikira orang yang paling marah sepatutnya Nabi. Bagaimana Nabi sendiri tenang, masakan orang lain pula lebih-lebih, kan? Masakan orang lain pula lebih-lebih. Maknanya Nabi boleh tenang dengan suasana itu. Masakan orang lain nak tolong masuk campur, betul tak? Okey, makan. Relax. Tak ada apa. Ini biasa ni. Tak? Senyum. Makan dah. Tetamu pun tak takut. Bini yang buat salah tu kalau kita siap. Balik ni jaga kau soal gitu dah. Takutnya kita. Tapi bagaimana cara dia seolah-olah dia macam tidak marah dan memaafkan kesalahan isteri dan menutup kesalahan isteri ataupun keaiban isteri di hadapan orang ramai, di hadapan para sahabat. Allahu Akbar. Cari kat mana tak apalah, tak ada cari dah, Mek, tak usah dah. Mek senyum saja gura-gura ya. Sebab ada cerita kagumnya. Allahu Akbar kagumnya bagaimana akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masya-Allah ya. Okey. Tambahan pula tiada riwayat yang menyebut bahawa Nabi menegur Ummul Mukminin yang cemburu selepas orang lain bersurai. Tak ada riwayat mengatakan Nabi tegur. Wallahu a'lam. Maknanya tak ada riwayat para sahabat mengatakan Nabi menegur Ummul Mukminin selepas orang balik. Kalau kita siap kau kau biadab dengan kawan-kawan aku ya. Jangan buat lagi lain kali. Ini warning tahu, warning. Allahu Akbar ya Allah. Terharu rasa ya. Harap-harap kita tidak begitu. Okey. Bermakna kes itu habis di situ. Berbalik kepada kita mungkin boleh berlakon tenang di hadapan orang lain. Namun selepas orang semua pulang, perang dunia dalam rumah pun berlaku. Lepas orang mungkin kita boleh lah buat berlakon, tak apa, tak marah kan. Okey, relax. Sabar. Makan. Tapi balik, lepas ada orang balik, sebab tu tak ada cerita. Para sahabat tak cerita apa yang berlaku selepas itu. Maknanya tidak ada berlaku perkara yang tidak elok, kan? Kalau tidak, mungkin ada diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun oleh isteri Ummul Mukminin cerita tak sepatu apa Rasulullah buat, contohnya lah ya. Tapi dia kata tidak ada riwayat yang menceritakan selepas itu apa yang berlaku. Allahu Akbar. Sangat bagus ya. Semoga isteri suami dengarlah ya. Cantik. Bukan suruh dengar saya punya ceramah, tidak. Tapi nak ceritanya cantiknya ya. Apa yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Rasa ya nak pergi jumpa Rasulullah deh. Rasa sangat ya Allah. Mek deh. Nak okey sangat Okey. Terima kasih Mek. Okey ya. Yang ketiga, apa? Jangan memburukkan lagi konflik. Pertama adalah sunnah menjaga muka pasangan di hadapan orang ramai. Satu. Yang kedua, jangan memburukkan lagi konflik. Dah berlaku, tambah lagi. Yang ketiga, fahami soal cemburu. Ya, okey. Nabi boleh tenang dan bersikap memaafkan Ummul Mukminin kerana baginda memahami hakikat perasaan cemburu.
perasaan ini antara sikap semula jadi manusia, lebih-lebih lagi kepada wanita. Mana Nabi faham bahawasanya Allah jadikan orang perempuan ni sifat cemburu tu tak boleh lagi, tu. Tambah lagi bila ada madu. Tak ada madu tak apa. Alah, tak ada madu bukan kadang cemburu. Kalau tanya, abang pergi makan kat mana? Makan apa? Apa dengan siapa? Dah. Tanya dah gitu? Tanya dah. Tanya walaupun soalan macam polis Bukit Aman pun. Abang makan kat mana? Kan polis tanya gitu. Apa ustaz mana ceramah? Ustaz Suhaimi Ahmad Wakil. Ni bila-bila dah kahwin lama-lama tu cakap dengan suami macam polis Bukit Aman. Abang gimana? Makan apa? Sedap tak? Soalan tu satu gitu je, jawab ya atau tidak je. Tak perlu huraian nak. Abang makan kat mana? Abang makan apa? Betul tak? Sedap tak? Itu je soalan. Ada jawapan tak? Sedap tak? Tu, akhir sekali abang makan kat siapa? Ada, mesti ada dah. Sedapnya makan kat situ. Dek, abang makan dengan siapa? Kawan tu laki ke perempuan? Lagi tambah. Itu dah. Betul tak? Bukan saya kata dialog saya berlakon, tapi itu realiti, betul tak? Walaupun kita tidak bermadu. Mek pun kalau Papa Remy dia pergi lama-lama masjid, dia cemburu. Tanya selalu. Tanya selalu. Mek selalu cerita kat saya. Saya kan dia pergi lama ustazah di masjid, saya tanya, abang pergi mana? Kadang kat suami pun nak juga makan dengan kawan-kawan kan, dah nak ngeteh juga kan, ngopi juga, siang juga kadang saya dengan kita je dah kepik. Tapi kita orang perempuan kita suka macam tu, betul tak? Kita suka boleh berkepik macam tu tak apa. Tapi orang lelaki kadang-kadang dia tak boleh, dia rimah. Boleh lepas pergi masjid, buka masjid, masya-Allah, tabarakallah. Lepas rasa dah. Tapi jangan cakap kat bini, betul tak? Tak boleh. Abang rasa lepas boleh pergi masjid. Apa? Tak boleh cakap, betul tak? Tapi saya rasa suami-suami yang biasa pergi masjid bila PKP rimah sungguh dah. Lambat nak tunggu gelap, lambat nak tunggu cerah, lambat. Sebab yalah bukan dia boring kat kita, tidak. Dia sayang kat kita, tapi dia tidak boleh dia duduk kurung macam tu dah. Rimah sangat. Jadi bila dia pergi masjid, dia lepas bebas, dia jumpa kawan-kawan, memang dia pergi minum, betul tak? Dia pergi ngeteh, ngopi, roti canai. Tak ingat roti canai bini, balik tangan saja. Ada Papa Remy gitu. Allahu Akbar. Nak ceritanya gitulah keadaan kita. Itu tak boleh lagi. Para ulama berkata tentang tadi. Para ulama berkata hadis ini memberi isyarat bahawa tidak dihukum orang yang sedang cemburu atas tindakannya ketika cemburu, kerana pada ketika itu akalnya sedang terhalang disebabkan sangat marah. Maknanya para ulama kata benda ni bukan benda yang tak boleh dihukum lah sebab cemburu, sebab itu adalah benda yang tidak boleh elak. Lepas tu dia kata para ulama berkata hadis ini memberi isyarat bahawa tidak dihukum orang yang sedang cemburu atas tindakannya ketika cemburu, kerana pada ketika itu akalnya sedang terhalang disebabkan sangat marah. Mana akal tak guna dah masa tu. Dia tak guna dah akalnya. Jadi ulama kata orang dalam keadaan macam ni kita tak boleh hukum dia disebabkan dia cemburu. Cantik, masya-Allah, tabarakallah, betul tak? Tetapi boleh kok kita habis bahasalah maki hamun. Okey, sebab saya nak para suami faham tentang hati seorang isteri, kan? Anak suruh dia faham. Mana bila kita baca kitab ni, buku ni, supaya suami memahami hati seorang perempuan, dan orang perempuan juga kena faham dengan suami ni yang memang lemah dikurung. Dia nak macam mana, betul tak? Tu duduk sekejap-kejap TV, sekejap-kejap handphone, betul tak? Sekejap baca Quran. Nak ceritanya itu keadaan bagi orang lelaki biasa. Sebab tu kalau Mek kata saya marah ustazah, dia pergi sampai tak ingat nak balik, kita duduk tunggu kat rumah nak makan. Allah, sorry lah sayang, oi. Dia panggil adik suami Papa Remy panggil adik sorry adik, abang makan tadi dengan kawan. Itulah jawapan pagi tadi. Dia tak cerita lagi pun kat saya, tapi Allahu Akbar. Sorry lah Mek, bukanlah nak kita contoh-contoh, tidak tapi
Nak cerita itulah manusia. Dan itulah yang bernama seorang wanita. Dan tidak boleh hilang daripada rasa cemburu walaupun tidak berada dalam keadaan bermadu. Biasa-biasa pun, balik lambat pun tanya, betul tak? Tanya kenapa balik lambat, kenapa pergi mana, cuba cakap. Tu kata macam polis Bukit Aman tu soal tu. Tapi kalau masa baik, tak ada dah tanya macam tu, betul tak? Bang, jom. Dah, semua 3 harakah berlaku. Tapi bila apa? Bila mana makan? Makan siapa? Makan apa? Sebab tu setengah orang dia tulis di telefon tu, polis Bukit Aman. Faham tu ini dia. Mula-mula sayang buah hati isteri aku lalah dini jadi lagu tu tulis polis Bukit Aman. Kalau dah dapat panggilan polis Bukit Aman tu, ready nak jawab soalan tu. Kita tengok telefon siapa polis Bukit Aman. Kawan abang. Tengok kes tadi. Mek tanya gitu. Kes tadi. Bang, apa adik makan seorang ni? Sorry lah abang dah makan dengan jemaah tadi. Si baik sebut jemaah. Nak marah sikit kurang tahu tak? Sebut jemaah tu kurang sikit marah kita kan? Sebut jemaah. Jemaah tu siapa? Dah. Okey, sorry lah Okey, jadi para ulama kata nak hukum orang dalam keadaan cemburu macam tu tak boleh. Sebab ketika cemburu tu kita tak dikawal oleh akal lah. Sebab kita dikawal oleh kita di apa? Dalam keadaan kita marah, akal tak boleh buat apa dah. Bukan kata kita dikawal oleh akal. Akal mestilah kita kata tak apalah, kau ada tanya elok dululah sebelum bergaduh kan. Kita pun pesan sangat kat orang, suami saya tak balik ustaz, tapi tu dah dia balik. Tengah ada telefon tu, bunyi telefon dia dah balik ustaz. Okey ustaz, kita ni cakap baik-baik tau, jangan marah dulu, tanya elok-elok, jangan bergaduh dulu, diam dulu, layan dia dengan baik. Ustazah, ini mama tengah marah ni, biasalah orang orang kita pun saya macam tu juga, muslimat semua. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah sendiri bahawa orang yang sedang cemburu tidak akan nampak apa yang ada di bawah lembah dari atas. Nak orang cemburu dia tak nampak apa dah masa tu kan? Macam kita lah masa tengah marah. Ada kita nampak? Terkira dah. Bodoh kita kata kat orang dah. Sebab kita tak boleh nak kawal dah perasaan marah kita. Sepatutnya kita kawal kan? Sebab tu dia kata, Aisyah kata sendiri, Aisyah berkata dia kata diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah sendiri bahawa orang yang sedang cemburu tidak akan nampak apa yang ada di bawah lembah dari atas. Ibnu Mas'ud pula berkata, sungguh Allah sudah tetapkan rasa cemburu pada wanita. Sesiapa yang bersabar dengan mereka baginya pahala orang yang mati syahid. Ini hadis yang sahih dalam Fathul Bari. Maknanya Ibnu Mas'ud kata, sungguh Allah sudah tetapkan rasa cemburu pada wanita. Siapa yang bersabar dengan mereka baginya pahala orang yang mati syahid. Masya-Allah orang boleh sabar dengan perangai orang perempuan yang cemburu. Cumanya janganlah cemburu lebih sangat. Betul tak? Bila cemburu lebih sangat jadi masalah juga. Suami yang cakap betul pun terpaksa bohong nak, kalau tidak terpaksa nak selamat diri, betul tak meh? Jadi cemburu sikit-sikit tu biasa. Kalau tak ada cemburu, saya rasa tak seronok, tak indah. Kan? Contohnya lah, kalau suami kita tak kisah kita nak pergi mana, pergi je. Janji kau balik, itu je, ayat je. Kita pergi mana-mana, makan dengan siapa, dia tak pernah kisah. Janji kau balik rumah aja malam. Seronok tak kita gitu? Kita tak seronok sebab kita rasa tak ada rasa bahagia. Sebabnya tak ada rasa macam dia, kita rasa macam dia tak sayang kita dah. Sebab dia biarkan kita apa kita nak buat, tak kisah. Janji balik. Seronok. Betul ada seorang isteri mengadu kat saya. Ustazah, dia kata suami dia tak pernah kisah apa kat dia. Jadi dia terpaksa, dia memang terpaut dengan hati seorang yang sangat mengambil berat. Dia nak pergi mana, suami dia tak hantar, sebab bawa kereta sendiri. Sebab dia dah memang boleh berdikari kan. Jadi suami kata tak kisah, kau boleh bawa kereta kau pergi jalan mana-mana, aku tak kisah.
Jadi bila ada orang duduk ni, kesian pula. Jomlah saya hantar awak. Nak parking dekat bank kan payah dah. Tak apalah, saya hantar, saya tunggu di kereta. Naik kereta siapa? Kereta saya lah pula dah. Kan? Jadi itulah dia kata. Tapi bila suami dapat tahu keadaan begitu, marahlah, betul tak? Tapi marah tu bukan satu bab, tapi satu hal lagi, mana sikap suami kena berubahlah. Ambil berat, ambil tahu, betul kan? Kita pun tak boleh. Tak boleh. Kalau suami lepas kita macam tu, seronok? Tak seronok. Kita nak dia juga tahu ke mana kita pergi, betul tak? Pergi dengan izin dia. Berdana cakap dah setahun sekali dia bagi keizinan, pergilah nak pergi mana, nak tanya minta. Tak payah perbaharui permit izin tu. Setahun sekali, contoh sama tak, cukup aja tahun, abang izin kau pergi mana-mana. Tak kisah, tak payah cakap je lah. Seronok dah kita. Tak seronok macam tu kan? Okey. Jadi dia kata yang keempat, dia nak ulasan daripada peristiwa itu, ada 4 ulasan. Penting memahami personaliti dan situasi pasangan. Saya melihat hal ini begini. Ummul Mukminin yang memecahkan pinggang ialah isteri Nabi yang paling kurang matang dalam usia dan pengalaman bersuami isteri. Siapa? Teruskan pembacaan. Pernah sekali seorang madunya menipunya demi mendapat kesempatan bercakap dengan Nabi. Marah benar beliau ketika itu. Maknanya dia kata, dia buat kesimpulan lah, maknanya ni isteri yang kurang matang. Aisyah kan dia kahwin masa muda, kecil lagi, muda, tak, orang lain semua janda kan, Aisyah saja yang anak dara, Jadi dia tidak ada pengalaman dengan keadaan macam tu, dan Nabi pun tak memanjakan dia lah, kita kata dah. Okey. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil ulasan Ibnu Al-Arabi bahawa Rasulullah tidak menghukum Ummul Mukminin yang buat pecah pinggang sekalipun dengan teguran, kerana boleh jadi baginda faham bahawa Ummul Mukminin yang menghadiahkan makanan itu berniat nak menyakiti madunya yang Nabi berada di rumahnya pada ketika itu. Beliau hendak menunjukkan dia lebih baik. Maka Nabi daripada dengan mengenakan ganti, maka Nabi berpada dengan mengenakan ganti rugi barang yang semisal. Maknanya dia tak hukum madu yang memecahkan, sebab dia tahu hak yang hantar kuih tu pun nak dapat perhatian juga kan, nak dapat perhatian Nabi juga. Jadi sekurang-kurang tak apa, walaupun dia rumah bini ni pun aku nak hantar juga kuih. Maknanya saja nak menyakiti hati isteri yang Rasulullah ada tu lah, betul tak? Penulis buku ni kata gitulah, dia kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil bahawa Ibnu Al-Arabi bahawa Rasulullah tidak menghukum Ummul Mukminin yang buat pecah pinggang sekalipun dengan teguran, kerana boleh jadi baginda faham bahawa Ummul Mukminin yang menghadiahkan makanan pun berniat hendak menyakiti madunya yang Nabi berada di rumahnya pada ketika itu. Okey. Beliau hendak menunjukkan dia lebih baik, maka Nabi daripada berpada dengan mengenakan ganti rugi barang yang semisal. Kau pecahkan mangkuk dia, pinggan dia, kau ganti sama macam tu juga. Malah tidak, tapi ganti yang sama. Sebab penulis ni, Ibn Hajar kata dia agaknya Nabi faham orang yang bagi kuih ni pun saja nak menunjukkan dia ni pandai masak di hadapan isteri yang tak pandai masak, betul tak? Nabi faham keadaan orang perempuan bila macam tu keadaan. Orang lelaki dia faham sebenarnya, betul tak? Tapi itulah, dia tahu hak hantar kuih tu memang saja tu nak ambil hati juga. Kan? Macam tu lah maksud dia. Dia kata memang dalam riwayat lain merakamkan bahawa Ummul Mukminin yang cemburu itu lekas-lekas siapkan makanan setelah tahu madunya menghantar makanan. Ya biasalah, berlumba-lumba tu biasalah. Mana bila madu hantar makanan, dia pun siap-siap terus buat makanan. Berlumba-lumba kan? Biasa dah nak menarik perhatian suami. Allahu Akbar, Masya-Allah. Ditambah lagi dengan sifat semula jadinya yang kuat cemburu berbanding madunya yang lain. Boleh kata semua hadis tentang isteri Nabi yang cemburu biarlah orangnya. Jadi Nabi masak benar-benar dengan personaliti Ummul Mukminin yang seorang ini. Faham tak dah? Kalau marah pun pasien dia dah cemburu kan? Allahu Akbar.
indahnya kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu baginda boleh bermadu, boleh berpoligami dengan beberapa orang isteri dalam satu masa kan. Masya-Allah, tabarakallah dia tak boleh nak cepat marah, tak boleh cepat nak maki, tak boleh cepat nak pukul ambil kira Allahu Akbar sebab dia sangat faham dengan isteri-isteri dia. Yang ni macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Yang kita biasa dengar suami-suami yang berpoligami kan. Saya faham Ustaz. Hak ni passion ni, hak ni passion ni. Jadi kadang-kadang tegur jugalah, macam saya pernah cerita yang kahwin 3. Dia kata kalau hak isteri yang ni dia tak kisah sangat, tak apa. Balik tak kisah giliran dia tak kisah. Tapi duit tiap-tiap bulan kena hantar. Balik bang, duit bang dah gaji ke tidak, macam itulah. Tapi yang kedua ni sangat cemburu, sangat cemburu. Tapi dia ikat suami dengan makanan yang pandai dia masak, pandai masak. Yang ketiga tak pandai masak, tapi orang yang berkejaya, yang bergaji besar. Jadi masing-masing tarik lah. Yang ni tarik dengan masakan, masak. Elok aja suami nak pergi sebelah sana, jap bang. Masak kuih dah masak dah tu, dah nak oven tak masak lagi, jap lagi. Jadi supaya dia boleh delay pemergian dia ke rumah yang satu lagi. Yang giliran sebelah sana dia delay dengan makanan. Saya tahu Ustazah, saya suka makan ni. Dia tak buat masa saya ada mula balik, dia buat masa saya nak pergi. Jadi kena tunggu jugalah kita nak makan saja. Faham. Nak cerita dia faham dengan perangai isteri-isteri dia. Hak sana tak pandai masak, tetapi dia berkejaya dengan gaji yang tinggi. So ada duit bawa pergi makan angin, ada duit dia beli tiket pergi makan angin. Bawa. Jadi masing-masing menggunakan kepandaian helah masing-masing. Jadi nak ceritanya begitulah kesimpulannya nak menceritakan isteri yang seorang ni sangat cemburu, berbanding dengan yang lain. Tapi ada juga di antara yang lain tu pun juga rasa cemburu tu ada kepada Aisyah contohnya lah. Okey. Sebab tu bila tahu Rasulullah duduk kat sini, dia pun hantar kuih. Hantar kuih supaya Rasulullah ingat kat dia juga, betul tak? Ni kuih yang dia suka makan. Yang seorang isteri ni lagi terus masak cepat-cepat sebab supaya dia pun tak dapat menarik hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Allahu Akbar, sangat-sangat menarik cerita dia, muslimin-muslimat semua Okey. Dia kata tak ditambah lagi, maka begitulah apabila kita memahami personaliti pasangan, mudah kita bertolak ansur dalam krisis-krisis rumah tangga yang melanda. Suami isteri yang mengikuti sunnah bukan hanya yang boleh bergurau ketika ceria, namun boleh bersabar dan saling memaafkan ketika berkrisis. Masya-Allah. Sedap ayat dia tu. Apa dia? Bukan hanya yang boleh bergurau, suami isteri yang mengikuti sunnah bukan hanya yang boleh bergurau ketika ceria, namun mereka bersabar dan saling memaafkan ketika berkrisis. Ketika seronok boleh bergurau kan, tapi bila krisis boleh sabar, boleh menahan sabar supaya tidak berlaku dengan lebih teruk lagi krisis itu ataupun lebih panjang, lebih konflik lagi Kita ni selalu mereka menjadi konflik, hak tak konflik pun jadi konflik, betul tak? Sebagai contoh yang saya biasa bawa lah, naik kereta dulu orang anak tak ada dah. Bang, abang dulu ada kekasih dah. Ada suami, tak payah aku cerita, tak payah. Alah, apa cakap je lah, tak kisah pun. Habis tanya buat apa? Taja je, tak kisahlah tu, betul. Dia pun ada. Comel tak bang? Tak adalah. Kenapa abang tak kahwin dengan dia? Itu soalan biasa dah. Sebab abang nak kahwin dengan sayang lah, sebab tu abang tak kahwin dengan dia. Habis tu kalau ada peluang abang nak kahwin tak dengan dia? Mula bertumbuk tak kereta tu. Tak pasal-pasal. Cubit paha suami. Sikit tak apa lagi. Tak sakit je dah. Cubit tu kurang lagi. Betul cubit sakit. Sakit. Kau ni bergurau bewok. Orang Kelantan kata dah. Kau ni bergurau apa macam tu, betul tak? Dia setengah suami dia faham sangat perangai isteri, cakap apa? Dah. Buku cerita lain. Kalau ngantuk tidur. Dia tak nak benda tu tak pasal-pasal jadi perang dunia kedua. Kan? Boleh tahu tak bang dia duduk kat mana? Dia dah kahwin ke tak bang? Dia ada anak tak?
Tanya lagi, tak habis lagi cerita tu. Pernah tak perempuan macam tu? Rahsia kan? Tapi nak ceritanya, kita tak tahulah nak ceritanya tak. Itu macam dia perangai perempuan lah. Lebih kurang lah maknanya tak. Tu hak yang tak bermadu tu. Kalau hak bermadu tak usah ceritalah. Balik ni baju hak sebelah sana. Ini t-shirt ni bukan saya beli bang. Abang jangan pakai. Saya tak nak abang pakai t-shirt ni. Betul tak? Abang pakai t-shirt lain. Sebab awak balik daripada rumah sana. Kalau hilang t-shirt satu, abang tak kat mana? Pergi ambil kat rumah sana. Sampai spender suami pun dia kira lagi betul. Hilang tak hilang, mesti duduk sebelah sana. Abang pergi ambil sebelah sana. Kalau abang tak nak bagi saya pergi, abang buat balik. Kalau tidak saya pergi ambil hak abang. Saya kenal satu-satu bang. Allah. Berakih lah betul. Orang bermadu saya nak cerita tak? Itu orang mengadu kat saya tak? Sampai macam tu ke saya tanya dah. Memang ustazah dia tu. Saya hak dia ni cantik saya simpan. Hak sana mari baju berkedut bang. Tak salah kerja ni kedut. Orang jual lain. Tukar, betul tak? Bila mari tu kena salib pakai hak lain. Ni hak orang sana beli pula. Tapi yang cerita kat saya tu dia tidak jenis orang yang ni juga dah. Tak apa je lah. Faham kan? Faham orang kahwin tiga macam mana kan? Itulah ya. Okey. Khas mungkin anda tahu dia kata sikit lagi ya. Nabi dah. Mungkin pembaca tertanya-tanya siapakah Ummul Mukminin yang terlibat dalam babak asam garang kali ini. Sungguh para ulama sudah mengkaji hayat Nabi dengan terperinci. Berikut saya bawakan rumusan daripada kitab Fathul Bari. Siapa yang pecahkan? Sayyidatuna Aisyah. Boleh kata ulama tidak khilaf tentang hal ini sebagaimana terakam dalam riwayat At-Tirmizi dan lain-lain. Ibnu Hajar membawa kata-kata At-Tibi sengaja disamarkan Aisyah kerana perihalnya sudah maklum memang tidak syak lagi, memang dia lah. Sebab selama dia bercerita dia tak cerita siapa dah. Tapi sebab tu dia akhirnya dia beritahu juga kita dah tahu dah siapa yang buatkan makanan. Ummu Khilafi sama ada Zainab binti Jahsy, kedua Ummu Salamah sebagaimana riwayat An-Nasa'i, ketiga ialah Safiyah sebagaimana riwayat Abu Daud. Wallahu alam siapa sebenarnya. Tapi kita biasa diberitahu bahawasanya yang ini adalah Hafsah kan. Tapi penulis buku ni pun tak kata siapa sebab dia kata ada yang kata Zainab, ada yang kata Ummu Salamah dan ada yang kata Safiyah. Wallahu alam. Menurut Ibnu Hajar pula ialah Zainab. Beliau mengutarakan hujahnya namun tidak dimuatkan di sini. Beliau berpendapat kejadian seumpama juga berlaku terhadap dua Ummul Mukminin lain yang disebut tapi bukan dalam kes ini. Siapa hamba yang menghantar makanan tidak diketahui. Ibnu Hajar sendiri sebut saya belum menemui nama khadam tersebut. Apa makanan yang dihantar? Ada dua kemungkinan. Pertama, hais. Jika Ummul Mukminin yang menghantarnya ialah Zainab. Hais ialah sejenis masakan menggunakan kurma, keju, lemak yang dicampur dan diuli bersama. Itu je makanan dia kan. Bukannya makan pelik-pelik ya, talam ubi lah, talam belau lah, akak lah, cekmek molek, macam-macam dah. Itu aja makanan orang Arab dah. Apa dia kata? Kalau hais ni ialah sejenis masakan menggunakan kurma, keju, lemaknya dicampur dan diuli bersama. Macam tu saja muslimin muslimat semua ya. Okey. Ana mengisahkan bahawa Zainab binti Jahsy menghadiahkan kepada Nabi sewaktu baginda berada di rumah Aisyah dan memang giliran beliau pada hari ini itu sepinggang hais. Kemungkinan kedua ialah roti dan daging menurut riwayat lain. Siapa yang ada ketika itu? Ramai para sahabat. Anas mengisahkan bahawa para sahabat berkumpul bersama Rasulullah di rumah Aisyah. Tidak lama kemudian dibawakan kepada Rasulullah setalam roti dan daging dari rumah Ummu Salamah. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Tu muslimin muslimat semua. Wah, kita pernah dengar tapi kita duk tahu Aisyah dengan Safiyah saja, betul tak? Tapi penulis buku ni merumuskan adalah daripada apa? Dia kata Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah ni apa Zainab, Anas mengisahkan bahawa Zainab binti Jahsy menghadiahkan kepada Nabi SAW bila berada di rumah Aisyah dan memang giliran beliau pada hari itu sepinggang ais. Ada giliran mana di rumah Zainab binti Jahsy Okey. Kemungkinan kedua ialah roti dan daging yang menurut riwayat yang lain.
Masya Allah, menarik sangat cerita dia ni. Mudah-mudahan insya Allah banyak memberi pengajaran kepada kita. Walaupun dikisahkan di sini lakonannya 2 orang pelakon aja, betul tak? Rasulullah dan Aisyah ya. Ditambah lagi dengan seorang isteri yang bawa makanan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya kita juga boleh bersifat begitu. Boleh berlapang dada, boleh sabar bila berhadapan dengan berbagai-bagai permasalahan yang datang. Tidak mudah marah kan? Tidak mudah membuat tindakan, tidak mudah membuat tomahan ataupun menuduh yang bukan-bukan. Padahal kalau nak kira Rasulullah mampu melakukannya ya. Sangat tidak ada masalah ya. Okey, muslimin muslimat semua, insya-Allah saya perlu bincang lagi dengan Jun dan Mek. Untuk kuliah kita ni kita berjalan, terus saya tidak buat kuliah di sini saja, iaitu secara online yang dicadangkan oleh Mek sama ada hari Sabtu atau Ahad. Saya sedang duk kira-kira sebab nak perkara ni berjalan pada waktu pagi. Mungkin saya akan ambil selewat-lewatnya 12 sampai 1 ataupun 11 sampai 12 sebab penuh jadual program ni. Itu pun kadang-kadang terpaksa buat kuliah online di surau tempat kita beri ceramah. Minta izin dengan dia orang, kalau dia orang nak dengar, tak nak dengar boleh balik. Janji dia izin tempat tu digunakan untuk buat kuliah online. Sebelah 12 okey. Sebelah 12 saya cuba insya-Allah. Saya ambil hari Ahad. Hari Sabtu tak boleh buat apa. Memang 2 program, so jadi lambat sangat. Masuk apa ke boleh puasa tu? Mek. Bulan puasa dah ni sebab kita kira ni sebab bulan puasa lah nak buat kelas macam biasa 3-4 takut orang sibuk masak padahalnya tak masuk pun saja perangai je. Dah jadi fashion betul tak? Bila sebut petang tu nak masuk padahal kita tunjuk lagi je. Okey. Okey lah. Apapun, alhamdulillah muslimin muslimat semua, insya-Allah kita juga boleh berlapang dada, kita boleh sabar, kita boleh tenang dengan kerenah pasangan kita yang berbagai-bagai ya. Minta maaf banyak-banyak dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, tetapi saya akan maklumkanlah insya-Allah jam tu insya-Allah pukul 11 pagi lah ya. Dan apapun, terima kasihlah kepada pihak penganjur. Ahad nak adab ni. Ya, kalau Ahad lusa tak ada kan. Ahad satu lagi lah ya. Ahad satu lagi. Ahad satu lagi, Ahad dekat ni tak puasa. Tapi Ahad satu lagi ada kita dah berpuasa. Jadi saya ucapkan selamat berada di bulan Ramadan, selamat mengambil pahala-pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita dapat mengambilnya, kerana kita tidak tahu Ramadan kali ini adakah ia terakhir buat kita ya. Mudah-mudahan kita kutip semua ya, sebab di Ramadan tu ada segala-galanya, betul tak? Bukan puasa saja, malah ada apa? Salat tarawih, malah ada apa? Lailatul Qadar kan. Itu ada semua pada Ramadan. Nak maraton. Yes, Mek kata nak maraton Ramadan. Insya-Allah. Ya, kita buat sedaya upaya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.